kala, ada sebuah negeri di Jenggala yang bernama Cempaka Jajar. Ratunya bernama Sri Inu tetapi ia lebih digelar sebagai Sang Nata. Sang Nata merupakan seorang ratu besar di negeri tersebut. Baginda mempunyai beratus-ratus hulu balang dan lashkar. Banyak negeri ditakluk di bawah pemerintahan Baginda. Di negara tersebut dibuatkannya sebuah taman yang indah di mana terletaknya istana bagi puteri-puteri tawanan. Puteri-puteri tawanan di negara tersebut terdiri daripada gadis-gadis cantik dari negara-negara yang ditakluk. Puteri-puteri tersebut telah diarahkan supaya menenun kain di kota batu mereka. Walaupun begitu, terdapat seorang puteri yang sangat menyela dan cantik pada serupanya. Raden Puspa Kencana. Antara puteri yang ditaruh di dalam kota batu itu ialah seorang puteri yang tidak diketahui negeri asalnya bernama Raden Puspa Kencana. Raden Puspa Kencana merupakan seorang puteri yang sangat jelitawan. Nama lain beliau adalah Ken Tambuhan. Walaupun begitu, beliau merupakan seorang puteri tawanan di negara Cempaka Jajar. Pada suatu malam, Ken Tambuhan telah pun bermimpi di mana badannya bercahaya dan bulan telah jatuh ke pangkuannya. Walaupun begitu, pinggangnya dibelit oleh seekor naga. Apabila tersedar dari mimpi, dia di dalam keadaan keluh kesah. Walaupun begitu, Ken Tadahan dan Ken Penipu berjaya menenangkannya. Baginda Sang Nata mempunyai seorang putera yang bernama Raden Inu Kertapi atau lebih dikenali sebagai Raden Inu. Raden Inu juga telah bermimpi perkara yang hampir sama dengan Ken Tambuhan, tetapi seekor raksasa telah melarikan bulan di atas pangkuannya. Dengan kemahiran yang sangat hebat, Baginda telah dapat menyuntik seekor burung serunding. Walau bagaimanapun burung tersebut tidak jatuh, malahan telah terbang ke arah kota batu Ken Tambuhan. Raden Inu yang melihat peristiwa tersebut telah meluru ke kota batu yang diduduki oleh Ken Tambuhan bersama-sama dengan kedayannya. Secara ajaibnya, burung serindik tersebut secara sukarelanya menyerahkan dirinya kepada Ken Tambuhan. Raden Inu pun tiba di tempat kejadian dan sangat taksub akan kecantikan Ken Tambuhan dan juga keajaiban yang berlaku. Maka telah masuklah Raden Inu ke dalam bilik Ken Tambuhan. Maka bertentanglah mata kedua-dua insan tersebut. Hai emasku yang seperti bidadari, kemanakah tuan hendak pergi? Wahai Arya Ningsung Durja yang berseri, janganlah takut dan ngeri kepada kakang dan janganlah tuan salah penerimaan. Ampun tuanku, adapun nama patik yang hina ini Ken Tambuhan, nama kain terunan patik ini Geringsing Wayang Desa dan negeri patik tidak patik ketahui dan patik ada ke sini kerana kena tawan. Hai adindaku tuan, hati kakang tidak lagi keruan bagai orang mabuk cendawan. Janganlah tuan menangis lagi. Mengapa perangai tuanku demikian? Jika diketahui oleh paduka ayahanda, patiklah dimurkai kelak. Aduh emas Juwita, jangan sangat bercinta. Barang ke mana tuan pergi, kakang akan pergi bersama. Tidak sekali-kali kakang mengubah kata. Percayalah wahai Arya Ningsung, kakang tidak berdusta.
Maka telah berkahwinlah Raden Inu dan juga Ken Tambuhan secara senyap tanpa pengetahuan ayah dan ibunya tersendiri. Maka telah sampai perkabaran berkenaan dengan perkahwinan Raden Inu dan Ken Tambuhan melalui Wirawani. Masing-masing mempunyai reaksi mereka tersendiri di mana Sang Nata hanya tersenyum, manakala Permaisuri sangatlah murka dengan berita tersebut. Setelah daripada bangun daripada tidurnya yang sangat meresahkan, baginda telah pun menceritakan mimpi tersebut kepada isterinya Ken Tambuhan, di mana Ken Tambuhan telah ditangkap harimau lalu gaib ke dalam hutan. Mimpi ini dapat ditafsirkan sebagai penceraian mereka berdua, maka menangislah pasangan suami isteri tersebut. Keesokan harinya, pergilah Raden Inu menghadap ayahanda dan ibundanya di istana. Kedatangan Raden Inu disambut baik oleh Sang Nata. Walau bagaimanapun, Permaisuri berada dalam keadaan yang sangat marah kerana telah tahu berkenaan dengan perkahwinannya. Di dalam keadaan yang sangat murka, maka Permaisuri bertitahlah supaya Raden Inu pergi memburu. Tanpa bertanyakan apa-apa, maka berangkatlah pergi Raden Inu. Setelah berangkatnya pergi Raden Inu, maka telah berangkatlah juga Permaisuri ke Kota Batu putri-putri tawanan dalam keadaan yang sangat marah. Setelah tiba di istana, bertitahlah baginda supaya Ken Tambuhan menghadap baginda. Maka telah sampailah Ken Tambuhan di dalam keadaan yang sangat takut ketika menghadap Permaisuri yang bengis itu. Rupa Permaisuri seperti harimau yang hendak menangkap kambing. Berlakulah sebuah pertelekahan yang sangat dahsyat di antara kedua insan tersebut. Hasil daripada pertelingkahan itu, dipanggilnya baginda Palebaya dan diarahkan untuk membawa Ken Tambuhan bersama pembantunya ke tempat di mana Raden Inu saling memburu. Maka berangkatlah mereka ke sana. Maka setelah beberapa lama berjalan, tibalah mereka di sebatang sungai. Dalam keadaan yang sangat lelah, mereka telah berehat di atas biji batu yang besar. Maka berteriaklah mereka bertiga mengenangkan nasib yang bakal ditimpa mereka. Ketiga-tiga gadis itu telah diarahkan untuk dibunuh oleh Permaisuri melalui Palebaya. Maka berlakulah pembunuhan ke atas mereka bertiga di sungai tersebut. Mayat ketiga-tiga gadis ini, iaitu Ken Tambuhan, Ken Pelipur dan Ken Tadahan, telah dihanyutkan di atas sebuah sampan yang dibina oleh Palebaya. Maka duka citalah dewa-dewa di kayangan yang melihat. Raden Inu telah memburu untuk beberapa lama, tetapi satu haiwan pun tak dapat diburunya menandakan sesuatu tidak kenal. Baginda telah mengambil keputusan untuk merehatkan diri dengan menyiram di sebuah sungai yang sangat indah bersama Kedayan dan juga orang-orang istana. Secara tiba-tiba sebuah perahu dihanyut ke arahnya. Melihatkan sampan itu, baginda tidak merasakan apa-apa dan mengarahkan supaya Kedayan cuba untuk menghampiri sampan tersebut. Tetapi secara ajaibnya, sampan tersebut seperti tidak mahu didekati, sehinggalah Raden Inu sendiri yang pergi ke arah sampan tersebut. Alangkah terkejutnya baginda melihat isi sampan itu. Baginda menangis dan meratap akan kematian isterinya itu dan telah bertindak untuk mengambil nyawanya sendiri. Maka mangkatlah ia. Mendengarkan kepada perkabaran itu, maka huru-haralah negara Cempaka Jajar. Raja dan permaisurinya telah menangis sehingga pingsan. Melihatkan keadaan negara Cempaka Jajar yang berduka akibat kehilangan Raden Inu, terutamanya ibu bapa baginda, maka berasa kasihanlah dewa-dewa yang berada di langit. Maka telah turunlah seorang dewa yang bernama Betara Kala yang telah diarahkan supaya menghidupkan kembali Raden Inu serta pembantu-pembantunya. Maka berjayalah dewa tersebut menghidupkan kembali dengan menggunakan kembang Gandapura dan kembang Wijayamala. Melihatkan kepada keajaiban yang berlaku di depan mata mereka, maka Sang Nata sangatlah gembira dengan kehidupan kembali Raden Inu serta isterinya. Akhirnya Permaisuri telah mendapat keampunan, manakala Raden Inu dan Ken Tambuhan telah hidup dengan bahagia dan menggantikan tahta ibu bapanya. Maka berhidup bahagialah suami isteri itu sehingga ke akhir hayat mereka.